Selamat sejahtera semua murid-murid. Bertemu lagi kita dalam subjek Bahasa Melayu tahun 5 bersama dengan Cikgu Zaitun. Baik, hari ini kita masih lagi belajar dalam unit 3 Masyarakat Celik IT di bawah tajuk kecil Sukan. Sambil itu kita juga akan belajar tentang bahasa iaitu penjodoh bilangan. Untuk objektif kita pada hari ini ialah murid-murid dapat memahami dan menggunakan penjodoh bilangan mengikut konteks. Baik, murid-murid diminta untuk membuka buku teks Bahasa Melayu muka surat 18. Okey, ini ialah paparan buku teks kamu di muka surat 18 yang bertajuk Sukan. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita fahami dulu apa maksud Sukan dan juga apa itu penjodoh bilangan. Okey, sukan bermaksud sukan elektronik ataupun permainan video. Permainan video ni ialah permainan yang kamu main melalui elektronik, telefon ataupun komputer. Contohnya PUBG yang selalu kamu main tu, ataupun MLM, Mobile Legend. Okey, kemudian menurut Malaysia Cilik pula, penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada bilangan. Contoh, kata pasukan dalam frasa dua pasukan murid ialah penjodoh bilangan. Okey, sebelum kita memulakan penjodoh bilangan yang terdapat dalam buku teks, mari kita tonton video klip ini tentang penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Contohnya, 1, 2, 3, 10 dan sebagainya. Penjodoh bilangan digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Contohnya, buah, helai, batang, biji dan sebagainya. Kata bilangan yang digunakan bersama-sama penjodoh bilangan, sebuah, 2 helai, 3 batang, 10 biji dan sebagainya. Penjodoh bilangan buah menunjukkan benda yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Contohnya, kereta, rumah, buku, beg dan meja. Gambar ini menunjukkan sebuah kereta. Contoh ayat yang menggunakan penjodoh bilangan buah. Encik Fahmi memandu sebuah kereta baharu ke pejabatnya. Penjodoh bilangan batang menunjukkan benda yang panjang. Contohnya, sungai, jalan, pembaris, pokok dan pensel. Gambar ini menunjukkan sebatang pokok. Contoh ayat yang menggunakan penjodoh bilangan batang. Encik Gopalan menebang sebatang pokok di hadapan rumahnya. Penjodoh bilangan ekor merujuk kepada semua jenis haiwan ya. Contoh, burung, ular, ikan, kucing dan singa. Gambar ini menunjukkan seekor kucing. Contoh ayat yang menggunakan penjodoh bilangan ekor. Cialing memelihara seekor kucing yang comel bernama Nini. Penjodoh bilangan biji menunjukkan benda yang kecil, bulat,
atau seakan-akan bulat. Contoh, apple, kek, bola, cawan dan tembikai. Gambar ini menunjukkan sebiji tembikai. Contoh ayat yang menggunakan penjodoh bilangan biji. Puan Hasha membeli sebiji tembikai di pasar tani. Penjodoh bilangan helai menunjukkan benda yang nipis, lebar dan lembut. Contohnya, daun, baju, tuala, kertas dan seluar. Gambar ini menunjukkan 4 helai tuala. Penjodoh bilangan helai, ayat, Puan Lim meletakkan 4 helai tuala di bilik tetamu. Penjodoh bilangan pasang untuk benda yang berpasangan yang menunjukkan ada 2. Contohnya, tangan, kaki, kasut, cermin mata dan baju kurung. Lihat baju kurung ini. Baju di bahagian atas dan kain di bahagian bawah menunjukkan ada 2. Oleh itu, penjodoh bilangan yang kita gunakan sepasang baju kurung. Gambar ini menunjukkan sepasang kasut. Contoh ayat yang menggunakan penjodoh bilangan pasang. Puan Khatijah menghadiahkan sepasang kasut kulit untuk suaminya. Penjodoh bilangan naskah merujuk kepada bahan bacaan seperti surat khabar dan majalah. Gambar ini menunjukkan senaskah surat khabar. Contoh ayat yang menggunakan penjodoh bilangan naskah. Encik Fu membaca senaskah surat khabar sebelum pergi kerja. Penjodoh bilangan keping merujuk kepada benda yang rata, nipis dan pipih. Contohnya, duit shilling, roti, biskut, gambar dan papan. Gambar ini menunjukkan 3 keping biskut. Penjodoh bilangan keping. Contoh ayat, Chun Han makan 3 keping biskut sebelum pergi ke sekolah. Penjodoh bilangan bilah merujuk kepada benda yang tajam. Contohnya, pisau, gunting, gergaji, kapak dan keris. Keris merupakan alat seni mempertahankan diri bagi masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Gambar ini menunjukkan sebilah gunting. Contoh ayat yang menggunakan penjodoh bilangan bilah. Varuni memotong kertas menggunakan sebilah gunting dengan berhati-hati. Penjodoh bilangan kaki merujuk kepada benda yang bertangkai atau seolah-olah mempunyai kaki. Contohnya, payung, cendawan dan bunga. Gambar ini menunjukkan sekaki payung. Contoh ayat yang menggunakan penjodoh bilangan kaki. Hayatul meletakkan sekaki payung di belakang pintu rumahnya. Penjodoh bilangan potong merujuk kepada benda yang telah dipotong atau berkeping kecil daripada bentuk yang asal. Contohnya, kek, kuih dan buah-buahan. Gambar ini menunjukkan sepotong kek. Contoh ayat yang menggunakan penjodoh bilangan potong.
Adila makan sepotong kek untuk mengalas perutnya. Okey, setelah kamu menonton video klip tadi, kemudian buka semula buku teks di dalam muka surat 18, iaitu penjodoh bilangan yang terdapat dalam buku teks. Okey, yang pertama, kelompok. Apa kegunaan kelompok dalam penjodoh bilangan? Okey, kelompok digunakan untuk kumpulan orang. Okey, digunakan untuk kumpulan orang. Contohnya, sekelompok murid dan juga sekelompok awan. Okey, yang kedua ialah bidang. Okey, bidang digunakan untuk benda yang terbentang luas. Contohnya, sebidang tanah dan juga sebidang permaidani. Okey, contoh yang lain, sebidang sawah, sebidang tikar. Okey, seterusnya, penjodoh bilangan bagi baris. Okey, penjodoh bilangan bagi baris digunakan untuk benda atau manusia yang tersusun, teratur atau berderet. Contohnya, sebaris rumah, sebaris pokok. Okey, kemudian lembar. Penjodoh bilangan lembar digunakan untuk benda yang panjang atau luas bidangnya. Contohnya, selembar kertas ataupun selembar benang. Okey, penjodoh bilangan yang seterusnya ialah pasukan. Pasukan digunakan untuk sekumpulan atau sekelompok manusia dalam satu pertandingan. Contoh ayat, 10 pasukan dan 1 pasukan. Okey, penjodoh bilangan seterusnya ialah kumpulan. Kumpulan digunakan untuk beberapa orang dalam satu tugasan. Contohnya, kumpulan merah dan juga kumpulan juara. Okey. Untuk tugasan kamu pada hari ini ialah bina ayat lengkap berdasarkan penjodoh bilangan yang telah dibincangkan tadi. Ada 6 penjodoh bilangan yang telah kita bincangkan berdasarkan buku teks, dan bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan tersebut. Okey, untuk membina ayat ini, guna ayat dan idea kamu sendiri. Okey, sekian dahulu untuk hari ini. Selamat belajar dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat belajar.